Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Dengan limpah kurnia daripada Allah, kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama pada hari ini kita masuk kepada bulan yang baru, kita masuk pada tahun yang baru, kita masuk pada hari yang baru. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam amal, dalam taqwa dan kebajikan. Muslimin dan muslimat, apabila kita masuk kepada bulan Muharram ini, bulan yang baru, hendaklah kita ingat bahawa ia berarti kita sudah menghabiskan 1 tahun lagi daripada hidup kita. Ini satu perkara yang kena ingat. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat, setiap kali sahut tahun baru, artinya kita sudah naik 1 kilometer lagi melepasi daripada umur kita. Yang entah berapa kilometer kita dah sampai. Saya datang ke tempat tuan-tuan lebih kurang 110 kilometer daripada rumah saya. Jadi anak saya sepanjang jalan dia tanya berapa kilometer lagi abah. Buat mula-mula dia tanya berapa kilometer kita nak sampai. Saya agak-agak dalam 100 lebih. Saya bagi tahu lebih kurang dalam 100 lebih. Jadi setiap kali jalan dia tengok berapa lagi mak, berapa lagi, alhamdulillah 110 km sampai. Artinya destinasi saya 110 km. Tapi tuan-tuan, destinasi hidup kita tak tahu berapa kilometer, yakni berapakah yang dikatakan umur kita. Kita ingat dalam 80, boleh jadi tak sampai 65. Sekarang 64, artinya tinggal 1 kilometer lagi. 1 kilometer boleh jadi, wallahualam. Disebab itu tuan-tuan, setiap kali kita sambut tahun baru hijrah ini, kita kena ingatkan diri kita bahawasanya kehidupan dalam dunia hanyalah sementara. Kehidupan dalam dunia ini insya-Allah sampai masa kita akan tinggalkan kehidupan ini, dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu setiap kali sambut ma'al hijrah, kita kena buat satu tekad dan keazaman yang baru. Sebab kita semakin dekat dengan apa yang dikatakan, ya tuan-tuan, kematian, bertemu dengan Allah. Orang yang beriman sentiasa mengisapi hakikat ini, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim dalam suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian belaka-laka, kecuali orang-orang yang hidupnya beriman, kecuali orang-orang yang hidupnya beramal soleh, orang-orang yang berpesan dengan kebenaran, dan orang-orang yang berpesan dengan kesabaran. Tuan-tuan, asar
dalam hidup kita ada subuh, ada zuhur dan ada asar masuk maghrib. Allah bersumpah dengan demi waktu asar. Manusia ni dia habiskan masa dia dalam rugi. Sampai asar ni rugi ramai. Ya, waktu subuh cerdas, zuhur remaja, cerdas dan cerdas. Tapi sampai asar rugi lagi. Habis masa dia begitu sahaja. Kecuali dah orang yang hidupnya beriman, orang yang hidupnya beramal soleh, orang yang hidup digunakan untuk berdakwah, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Di malam ni saya nak ajak tuan-tuan postmortem. Saya tak nak cerita hijrah Nabi pindah ganda daripada Mekah ke Madinah, sebab Nabi bukan pindah bulan ni. Nabi pindah tuan-tuan bulan Safar sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal. Kita orang Melayu duk ingat Nabi pindah bulan Muharram. Bulan Muharram ni tuan-tuan dia hanya permulaan tahun baru hijrah. Dia bukan Nabi hijrah bulan ni. Nabi tak hijrah bulan Muharram. Ya, Nabi hijrah di bulan Safar sampai hujung tu. Sampai 12 hari bulan Rabiul Awal Nabi sampai di Madinatul Munawwarah. Yang diceritakan dalam banyak riwayat, Nabi berhijrah start dia hujung-hujung bulan Safar. Ya, Nabi duduk pelan-pelan dalam gua. Ya, tuan-tuan, kemudian Nabi keluar pelan-pelan bergerak jalan sampailah. Itu cerita Nabi hijrah. Jadi malam ni saya nak cerita hijrah kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak ambil sepenuh hijrah Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, hijrah ni dalam bahasa Arab artinya pindah. Pindah ni ada banyak. Ada pindah tempat, dari tempat ke tempat. Ada pindah tu pindah kekal, ada pindah sementara waktu. Pindah. Ada pindah dari sifat ke sifat. Dulu kedekut, sekarang jadi orang yang pemurah. Ku yang dulu, bukan yang sekarang. Ada lagu dia. Dulu ku kedekut, sekarang ku pemurah. Kan? Lebih kurang lah. Dia tuan-tuan, perubahan sifat. Dulu pemarah, sekarang penyayang. Perubahan ini adalah juga hijrah. Dan hijrah juga daripada keadaan kita kaurat satu-satu secara umumnya, perangai, sifat, akhlak, ilmu, daripada situasi dan sebagainya. Ini adalah dinamakan hijrah. Jadi kita nak ambil perkataan itu, hijrah daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Hijrah dari satu tempat kepada satu tempat. Baik tuan-tuan, saya nak mulakan, nak bagi kepada tuan-tuan malam ni dengan kata-kata kunci. Mudah tuan-tuan ingat, hijrah ni kalau kita nak amal dalam hidup macam mana, apa yang kita nak kena buat. Ya tuan-tuan, saya nak bagi kata kunci ke ibu-ibu, balik boleh ceramah kepada suami dan anak-anak. Kita gunakan balik perkataan hijrah. H-I-J-R-A-H, hijrah. Boleh hafal. Apa H, apa I? Yang ni saya nak huraikan pada tuan-tuan pada malam ini. Iaitu yang pertama sekali, hijrah kita mesti start daripada H, hati. Maksudnya malam ni tuan-tuan, kita nak memulakan proses penghijrahan dengan kita nak hijrahkan hati kita. Daripada hati yang dulunya tidak ikhlas kepada hati yang ikhlas. Hati yang dulunya tidak rasa takut kepada Allah kepada rasa takut kepada Allah. Hati yang dulunya penuh dengan sifat-sifat yang mazmumah pada hati. Sombong, bongkak, takabur, sum'ah, tidak ikhlas, riak, apa macam ni, tuan-tuan, hasad dengki ke orang dan sebagainya. Tahun ni kita nak cuci, kita nak buat. Dan sebenarnya tuan-tuan, perubahan dalam hidup, hijrah dia mesti start daripada hati. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bila cerita tentang hijrah ini, kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab hadis-hadis arba'in dan sebagainya, Nabi mulakan cerita hijrah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Kemudian Nabi sambung, au lidunya yusibuha au limra'atin yankihuha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan hanya saja amalan itu berdasarkan kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Dan hanya saja manusia ini amalan berdasarkan niat. Tuan-tuan, malam ni ada niat nak datang surau, insya-Allah sampai surau. Tuan-tuan niat datang surau nak dengar ceramah, insya-Allah tuan-tuan tunggu dengar ceramah. Kenapa dia orang balik? Sebab dia niat datang surau, tak niat nak dengar ceramah. Malam ni nak balik, aku tak nak tengok ustaz mana ceramah. Aku kira datang semayang, aku cabut balik. Niat dia datang je, sebab tu dia tak dengar ceramah. Kan tuan-tuan, ada orang niat dia datang nak makan je, lepas tu dia tunggu ceramah habis baru dia sampai. Sebab niat dia nak makan. Kan manusia ni akan dapat apa yang dia niat, dan dia akan buat apa yang dia niat. Dan kemudian Nabi menyatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Manusia akan dapat pembalasan berdasarkan kepada niat. Jadi orang ikhlas dapat pahala, orang tak ikhlas tak dapat pahala. Dan Nabi baru cerita, siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan ditulis hijrah kerana Allah dan Rasul. Siapa hijrah kerana dunia, dapat dunia. Saya hijrah sebab nak bisnes, dapat bisnes. Tak ada dapat apa-apa, bisnes je. Dapat kerana dunia. Naik pangkat je. Pindah dari kampung sekarang tuan-tuan, pergi ke Sabah, Sarawak, tinggal anak isteri. Saya tanya, mana bini tak bawa ustaz? Kenapa tak bawa? Kita pergi naik pangkat je. Pergi nak naik pangkat je. Dapat dia pindah kerana dunia, kerana nak naik pangkat. Segi sana tuan-tuan, kita tanya dia, ada dakwah tak? Duduk mana? Duduk bilik ustaz. Buat apa sementara nak tukar bilik? Relax aja. Ada ceramah? Tak ada. Ada pergi jumpa orang asli aja Islam? Tak ada. Sebab dia pindah semata-mata nak ambil pangkat, lepas tu balik senajung balik kan. 2 tahun duduk sana, satu untuk batin pun dia tak ajak masuk Islam, satu kuliah pun dia tak kerja. Contoh, sebab dia pergi bukan kerana Islam, dia pergi kerana sahaja aku pergi nak dapat pangkat. Naik pangkat daripada DG 48 naik 52, aku dapat, aku balik. Jadi dia dapat dunia. Itu contoh tuan-tuan. Ada orang berjauhan dengan anak isteri. Ya, kenapa? Biasa ustaz, tuntutan pangkat kata dia. Kalau tak pindah tak boleh naik pangkat. Jadi dapat pahala tak dapat dunia, pahala tak dapat. Tapi kalau dia letakkan pangkat tu di samping, kemudian dia kata, lillahi ta'ala ustaz, saya sambil duduk Sabah ni, saya tekad saya nak berdakwah. Sambil orang tukar saya tak pusat, sambil saya ceramah. Maknanya pangkat tu dikesampingkan. Memang dapat, tapi akhirat dia utamakan. Baik tuan-tuan, kemudian Nabi kata ada orang pindah sebab nak kahwin. Dapat kahwin saja. Pindah lampu hijrah ni sebab nak mengorat. Saya pindah ke Johor sebab contoh dia kenal orang Johor. Pindah dari Kelantan hidup Johor. Tuan kan, kenapa pindah? Saja ustaz ikut bini. Yang bini pula pindah apa? Ikut suami. Jadi pindah kerana nak kahwin, dapat kahwin je lah. Dia tidak dapat pahala hijrah seperti mana sahabat. Ada tuan-tuan kisah hadis ini, ada sebab keluar dia. Dia panggil asbab wurud hadis. Ada satu orang perempuan, ya tuan-tuan, perempuan ni cantik. Jadi dia ni masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam ni dia ada power. Tuan-tuan, dia ni seorang yang nama dia Ummu Qais. Lebih kurang sebelum pun nama dia. Ya tuan-tuan, dia ni seorang yang cantik, seorang yang digilai ramai lah tuan-tuan. Jadi bila dia masuk Islam, power dia ni nak kahwin tak boleh tuan-tuan, sebab tak masuk Islam ni. Jadi dia buat syarat, kalau mu nak kahwin dengan aku, kamu kena masuk Islam, kena pindah ke Madinah. Sebab aku nak pindah duduk di dengan dekat dengan Nabi. Aku nak pergi ngaji dengan Nabi kat Madinah. Lepas dia masuk Islam ni tuan-tuan, dia pun pindah ke Madinah, perempuan ni. Jadi si laki-laki power dia tu menung tuan-tuan, teringat.
Bila teringat ni, akhirnya tak tahan, dia pun masuk Islam. Masuk Islam, dia pun pindah pergi ke Madinah. Sampai sana tuan-tuan, dia tak cari Nabi dulu. Ni cari kat mana rumah makbul dia. Oh, cari orang bagi tahu kat sini. Dia pun pergi Mina. Jadi makbul pun terima lah. Sebab apa? Sebab syarat dia masuk Islam dan hijrah dipenuhi. Lalu sahabat Nabi bila kawan dijumpa dengan Rasulullah, declare dia dah duduk di Madinah apa semua, maka sahabat tanya, ada mana tu kawan ni? Dia datang ni semata-mata cari makbul, dia bukan cari Nabi dulu. Nabi kata, siapa yang datang kalau nak kahwin, dapat kahwin je lah. Dapat kahwin, pahala berhijrah daripada Makkah menuju ke Madinah terbesar, dia tak dapat. Yang dia dapat hanyalah kahwin. Jadi tuan-tuan, sebab itulah bila kita sebut hijrah ni, kita kena start dengan hati, kena ikhlaskan hati. Saya nak ajak tuan-tuan malam ni, sebenarnya dengan tahun baru hijrah, kita kena buat postmortem pada diri kita. Sayyidina Umar meriwayatkan satu hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Sayyidina Umar kata, Nabi SAW sebut, hendaklah kamu hisab diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah. Hendaklah kamu timbang amalan kamu sebelum amalan kamu ditimbang di hadapan Allah. Ni tuan-tuan, hisab diri ni orang panggil postmortem. Orang panggil tuan-tuan postmortem. Kita kena duduk menu tengok, tahun lepas ni aku jadi siap, kenapa? Tahun lepas aku jadi Bilal, kenapa? Tahun lepas aku jadi imam, kenapa? Tahun lepas aku jadi Nazir, kenapa? Tahun lepas aku jadi AJK, kenapa? Tahun lepas aku jadi ustaz, kenapa? Tahun lepas aku jadi makmum, kenapa? Set dalam otak pada kita. Ada tak dalam hati kita ni niat yang tidak kerana Allah? Aku jadi penceramah, sahaja aku jadi penceramah kerana aku nak popular. Contoh, ini bukan kerana Allah. Sahaja aku masuk dalam gerakan Islam kerana aku nak menang ketua, nanti akan datang aku boleh jadi calon. Contohnya, ini juga unsur tidak ikhlas. Bila tak nak jadi calon, cabut buat parti baru. Tuan-tuan kat pasport rojak ke, tak kira lah. Tuan-tuan kat sekarang banyak orang suka buat parti baru. Tak boleh naik ke atas, dia pun buat baru kan. Dulu parti lain, sekarang parti apa, pasport mamak contohnya. Dia buat tuan-tuan macam-macam lah. Ramai orang suka buat parti baru, buat parti berah jati, ada kan. Ada orang buat parti pasport mamak kan. Macam-macam lah. Sebab apa? Nak jadi presiden juga. Dulu tak ada jadi presiden, sekarang boleh jadi presiden. Presiden parti Mangku Ayun, contohnya. Kenapa? Sebab ada 5 orang Mangku Ayun bawah dia kan. Itu saja dia boleh buat. Banyak orang buat. Astagfirullahaladzim. Tadi saya tengok video klip orang sembahyang 2 imam di Kelantan. Lama dah cerita ni, nak tergelak tuan-tuan tengok. Orang sini sembahyang, orang ni sembahyang. Sebab apa? Berebut nak jadi tok imam. Allah tuan-tuan, apa masalahnya kalau jadi tok makmum sekali-sekali? Sekali-sekali tok imam sikit, gantilah jadi tok imam. Kalau saya duduk terbayang, kalau tok Bilal 3 orang berebut azan, kacau tuan-tuan, berebut kan. Ada satu masjid karut tuan-tuan kan, azan serentak 2 orang. Itu bukan berebut, berduit pula ni bid'ah pula. Sebab tak sabar nak tunggu giliran, okeylah, tok mic depan, duduk azan. Masuk dalam YouTube ni, Mangku Ayun juga tuan-tuan. Ni boleh buat parti Mangku Ayun ni tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, gilik lah kawan ni azan waktu maghrib, kawan ni azan waktu isyak. Apa saya dia gitu? Sekarang ni sebab niat tuan-tuan. Masing-masing masuk dalam YouTube nak populariti. Tuhan duk pegang anjing pun sama ke tuan-tuan kan? Tak ada pasal-pasal banyak benda boleh peluk tuan-tuan. Contohnya buat kempen peluk kucing, buat kempen peluk bini di rumah, boleh, tak ada masalah. Bini anda untuk dipeluk bukan diketuk, contohnya boleh tuan-tuan kan? Buat kempen tak ada masalah, peluklah bini anda kan. Sebab orang buat kajian, orang lelaki-lelaki yang suka peluk bini ni, jantung dia lebih stabil daripada jantung orang jarang dipeluk bini. Kan, orang buat kajian
kan. Tuan-tuan, jadi balik cerita tadi buat kepek peluk pada apa okey. Kan tuan-tuan, daripada peluk tuan-tuan, peluk anjing, ya Allah. Kenapa? Sebab nak populariti. Sebab kalau buat peluk anak tak popular. Buat peluk ni tuan-tuan, peluk anjing. Lepas ni nak lagi popular, jom peluk babi pula, lagi popular. Glamour kan. Let's touch a pig. Kan tuan-tuan, lagi dahsyat. Popular. Satu orang buh serban, buh jubah pula, akak dekong babi di surau. Lagi popular. Ni kata Tok Bilal ke contohnya nak popular. Sebab apa tuan-tuan bagi sangat populariti? Sebab ni hati. Masalah tuan-tuan hati. Jadi sebab itu kita kena belajar untuk ikhlas. Dalam kerja agama mesti target lillahi ta'ala, ibtigha'a mardatillah, mencari keredaan Allah. Sebab itu tuan-tuan, sepenuh ma'al hijrah. Kalau ini kita nak start, kita nak buat satu postmortem, kita nak buat satu titik tolak perubahan. Nombor satu, mulakan dengan hati. Ya tuan-tuan, mulakan dengan hati. Cara nak bersihkan hati. Saya nak cerita bab hati dulu tuan-tuan. Hati kita ni ada banyak kotor. Kotoran hati ini apabila kita tengok maksiat, kita fikir tentang maksiat. Nabi kata apabila idza aznaba ahadukum zamban nukitat ala qalbihi nuktatun sauda. Bila satu orang di kalangan kamu buat satu dosa, dititik pada hati dia titik-titik hitam. Tuan-tuan nak datang surau, lalu tepi pasar malam tengok nyonya jual buah. Nyonya jual buah ni kadang pakai seluar pendek. Bini kita tua pakai tudung. Jadi kita rasa tak bestnya tengok bini aku kat rumah. Sebab apa? Tak seksi, tak mengancam. Yalah dah tua dah. Nyonya ni mengancam. Kan? Jadi kita pun tengok sambil dalam hati tu, lawanya. Mulut tak ngaku. Cina ni teruk sungguh pakaian dia. Mulut tak ngaku tuan-tuan, cover lain. Bini kata, apa abang Cina ni teruk sungguh pakai dia. Astagfirullahaladzim, mata terpaku tuan-tuan tengok. Ni yang kita tengok tadi, nukitat ala qalbihi nuktatun sauda, di titik satu titik hitam. Lepas tu esok kita sembang dengan kawan pula, sembang lucah-lucah, sembang merapu, maki hamun orang. Tok Imam tak dia pakai. Tengok dah mula dah orang ngumpat Tok Imam. Sekarang ni zaman fitnah tuan-tuan. Bukan kata Tok Imam, ustaz pun dia buat video lucah pula. Ambil gambar Cina mana, buat gambar ustaz situ. Tuan-tuan kan, fitnah orang berani sungguh di akhir zaman. Tidak ada orang terselamat daripada fitnah ni. Akhir zaman Nabi kata satakunu fitanun, akan berlaku fitnah yang melanda kaqita'il lailil muzlim, yang meliputi orang seperti mana gelap malam. Gelapnya malam, maknanya semua orang kena. Kalau malamnya dia orang jadi cerah, kena belaka. Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Kamu jumpa pada saat itu orang yang malam, pagi-pagi beriman, petang boleh jadi kafir. Pagi beriman, malam subuh, petang boleh panggil macam kafir tadi. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada petang beriman, malam-malam jadi kafir balik. Malam atau pagi kafir balik. Maknanya perangai atau i'tiqad atau sifat. Ulama sebut maknanya hadis ni Nabi bagi amalan. Ada orang bangun pagi-pagi sebagai orang Islam, bangun pagi-pagi solat subuh, petang dah tak ada rupa perangai orang Islam dah. Dia buat fitnah, buat anaya, buat zalim dan sebagainya. Orang buat lawak. Dia kata zaman kita kecil-kecil dulu, bangun pagi-pagi kita fikir dalam otak nak makan apa hari ni. Ni otak orang dulu. Bangun pagi-pagi, nak makan pulut lemak ke, nak makan nasi goreng ke, nak makan nasi lemak. Dulu majoriti, rata-rata orang kampung, orang bandar, otak dia aku nak makan apa. Sekarang tak tuan-tuan, dia bangun tidur, dia kata hari ni aku nak makan siapa pula. Nak makan siapa pula hari ni. Hari ni nak buat fitnah kat siapa pula? Blogger-blogger. Lepas tu orang Jawa tuan-tuan pandai. Orang Jawa dia tak panggil blogger, dia panggil blogger. Tuan-tuan kan, tu orang Jawa panggil. Dia duduk saja-saja tuan-tuan, dia pergi muat gambar saja-saja. Gambar orang ni. Dulu saya ingat gambar Tok Guru Nik Aziz pun pernah dia buat dukung haji gambar tuan-tuan. Na'udzubillah fi min dzalik.
fitnah kepada ulama. Dulu pemimpin sama pemimpinnya. Saya ingat dalam masa pilihan raya itu, ya Allah, dalam peti surat rumah saya ada VCD. Dia boleh cetak banyak-banyak VCD. Gambar perut boroi itu lah tuan-tuan. Kan gambar rambut boroi itu dia bubuh dalam tu. Kan VCD itu nasib baik kita ambil. Kalau anak kita rasa VCD apa? Ya Allah, gambar lagi dia bubuh dalam setiap peti surat. Maknanya kosnya tinggi, nak cetak apa semua dahsyat. Fitnah yang berlaku di akhir zaman. Apa sebab? Hati kotor, hati yang tidak pernah dicuci. Lepas itu Nabi SAW pesan kepada kita tuan-tuan supaya cuci hati. Ya, Nabi kata, ala wa innal qalba la tasda'u kama yasda'ul hadid. Ingat, hati kamu akan karat seperti mana besi berkarat. Sahabat tanya, kaifa jalauha? Kalau hati karat nak cuci macam mana ya Rasulullah? Jawab Nabi, ubat dia nombor satu adalah kasrati tilawatil Quran. Banyak baca Quran. Ni pos mata 13 tahun kita dah khatam Quran berapa kali. Ni masuk tahun baru. Setengah orang tuan-tuan khatam dah ustaz. Lu masa baby, masa budak-budak dulu. Masa budak-budak kita khatam. Umur berapa? Umur dalam darjah 6. Darjah 6 dulu syarat sah. Untuk dikhatam mesti khatam. Orang dulu-dulu kalau hang tak khatam Quran, bapak takkan khatam hang. Bapak bagi amaran. Jadi belum-belum anak ni takut lagi lagi malu. Dia pergi ngaji Quran sampai khatam. Bapak dah kena atas pulut kuning kata guru. Dulu-dulu orang buat pulut kuning bukan khurafat saja nak pergi makan tu guru je kan. Jadi tuan-tuan, barulah dideklarkan anak boleh dikhatamkan. Itulah kali terakhir dia khatam Quran. Selepas tu tuan-tuan pergi sekolah menengah tak baca Quran. Dah bekerja masuk universiti tak baca Quran. Sekarang sibuk, I'm very busy, you know, I'm somebody, you know, dah tak baca Quran. Asyik baca Quran. Koran, orang Indonesia ngomongnya koran, sulap khabar lama. Sekarang lagi dahsyat, orang tak baca dah surat khabar, orang baca WhatsApp, orang baca Telegram. Dahsyat. Saya tuan-tuan ada berapa belas grup pakai app ustaz lagu. Kadang-kadang kita tak sempat baca balik-balik clear story. Tuan-tuan, apa dia masuk tak tahu, tak larat dah. Saya sampai rumah pukul 10. Biasanya dalam ni tadi saya tengok ada dekat 1000 lebih dah. Dia punya mesej dia. Pernah satu malam tu dekat 2,500, 2,500. Apa dia masuk saya pun tak tahu. Dia copy sana forward. Baru ni dia masukkan gambar orang yang anjur tu. Dia kata ni orang Kristian tak? Saya kata jangan tuduh sebarangan kan. Kita duk tuduh orang Kristian kita tahu ke? Dia kata ada balik agama Putrajaya. Mana ada balik agama Putrajaya? Wilayah Persekutuan ada kan? Seronok forward. Baru ni Syekh sudah mati pula. Kan? Allahu Akbar. Sahabat kita yang duduk sana kata sudah mati. Aku baru sembahyang belakang sudah. Kan? Jadi seronok forward penuh tu semua 5-16 blok semua penuh tuan-tuan. Jadi keras semua Syekh sudah mati Al-Fatihah. Kawan ni pun tak tahu Al-Fatihah innalillah penuh 100-200 innalillah. Kan? Padahal tuan-tuan berita kok tak apa pun. Ada yang pula tuan-tuan pergi makan roti canai. Pelik roti canai pun dia ambil akau kat kawan. Macam kau ni kan tuan-tuan. Nasi lemak kan dan sebagainya. Penuh. Bacalah kita, ambil masa 1 jam. Tapi Quran tak ada masa untuk pegang. Macam mana tuan-tuan sakit tak makan ubat? Kita sakit tapi ubat tak makan. Quran ni tuan-tuan ubat kepada hati, penawar kepada hati. Di malam ni dan seterusnya azab kita tahun ni nak berdamping sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Penawar yang kedua iaitu kata Nabi zikril maut. Banyak kita fikirkan tentang kematian. Otak kepala kita set. Saya dah sebut awal-awal tadi. Dia ibarat kilometer dalam hidup. Tuan-tuan, lepas 1 kilometer akan datang 1 kilometer. Bagi apa-apa Allah Allah. Tuan-tuan, inilah kita kena fikirkan hidup akan mati. Ibu-ibu duduk di rumah malam-malam pasang lagu Bila Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaring
ingat pukul 12 malam pasang lagu tu. Teringat kan? Baru teringat. Kalau minat dangdut sikit, tukar lagu Indon sikit. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Kita pun insya-Allah. Ni dengar lagu cinta. Umur 60 ingat lagu cinta. Buka lagu malam segar. Pojaan hatiku marilah. Astagfirullahalazim. Pukul 12 malam duk dengar lagu Pojaan hatiku. Kan? Ada ke macam tu tuan-tuan? Dah waktu dah duk minat lagu lagi itik gembor-gembor. Ada orang muda-muda kan minat lagu cinta macam-macam. Hak tu apa sama? Hak kaki Hindustan ni. Sampai tu duk minat ni. Buka dalam kereta. Dilgali. Aduh, di kepala tuan-tuan kan. Minat Hindustan sedap tuan-tuan kan. Lagu dia. Jadi kita tukar minat kepada lagu, ditukar minat pada Quran. Minat orang baca Quran, minat kita baca Quran, dengar orang baca Quran. Dan itulah ingat kita akan mati. Ingat kita akan mati. Tukar tuan-tuan kepada ingat nak hidup, ingat nak makan, ingat aku kalau mati agak-agak ready ke tak ready. Tanya bini, are you ready? I'm not ready. Kan tanya bini, ready ke tak tuan? Ready dengan mati ni dengan banyak amal ibadat. Ready dengan mati ni dengan taubat nasuha. Kita ni tuan-tuan, kalau kita muhasabah takut kita agak-agak pada banyak ke dosa banyak. Ini yang kita kena usah. Dan yang ketiga tuan-tuan, dia kata ubat kepada hati banyak zikir. Banyak zikir. Jadi tuan-tuan, jangan tunggu orang tahlilkan untuk kita. Tahlilkan untuk kita sebelum kita ditahlilkan. Orang tanya saya hukum tahlil. Saya kata tahlil ni bagus. Yang tak bagusnya ialah buat kenduri susah, nyusahkan keluarga si mati. Yang tu tak bagus. Jadi kita tukarlah. Nak buat kenduri tu jangan keluarga buat, kita tolong buat kan. AJK surau masjid, AJK badan kebajikan, tolong buat. Malam ni roti jalan kita bawa. Esok nasi lemak buat tahlil kita bawa. Kita tahlil lah. Tahlil lah buat pula tak apa kan. Tapi tuan-tuan, kehebatan tahlil orang kepada kita dengan tahlil kita kepada kita dia beza. Tuan-tuan nak buat untuk tuan-tuan sendiri. Macam tukar rumah, dia nak buat untuk rumah dia sendiri. Dia nak cincai kan cincai dulu ke tak tuan-tuan? Ni memang rumah dia. Dia buat tukar rumah dia. Takkan dia nak buat cincai rumah dia? Kan dia buat rumah orang, biasalah bagi siap tu dah lah rumah orang ambil upah je. Kita tuan-tuan pelik. Buat ibadat untuk kita cincai. Buat untuk orang cincai juga. Bukan tak cincai. Tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kena tahlilkan untuk kita. Tuan-tuan, banyakkan zikir, insya-Allah. Kita zikir, itulah ubat kepada hati. Sebab tu tuan-tuan, kita hati kita operasi dulu. Dan kita lepas tu postmortem lah. Agak-agak selama ni aku ikhlas ke tidak bila aku jadi bilal. Ikhlas atau tidak, aku jadi seorang imam, aku jadi seorang ustaz dan sebagainya. Orang ikhlas ni tuan-tuan, apa tanda dia? Orang ikhlas ni tanda dia tidak tinggal amal yang soleh pada orang kodem. Satu tanda besar dia. Kalau benda tu disuruh oleh Allah, dia tak tinggal. Walaupun orang kodem dia dalam perjuangan, walaupun dia tidak mendapat tempat dan sebagainya, dia tetap tak nak jadi calon. Duit habis banyak, tapi dia senyum. Tak lekat calon ustaz, alhamdulillah. Tak lekat calon, alhamdulillah. Ya, sebab saya rasa jadi makmum lagi sudah. Ustaz tak jadi imam surau ni, alhamdulillah, dapat saya baik saya dapat jadi makmum. Kalau saya jadi jenazah kacau kan tuan-tuan. Ada setengah imam tuan-tuan tak lekat jadi imam, tak datang surau. Kenapa tak datang surau imam lama dah? Jangan duk mam-mam lah, aku bukan imam dah. Kan. Habis tu kenapa tak datang surau?
Malah orang kampung tidak menghargai pengorbananku sejak sekian lalu. Dulu aku imam sini. Kemudian dia orang ada imam baru selalu sedap hafiz Quran, lupa pada aku. Oh, kau kan lupa. Awak dah tak sedap duduklah belakang gigi tak ada kan, itu je orang ingat dia berasa orang lupa. Bukan tempat ni, tempat lain. Tuan-tuan, sini okey semua. Saya tengok imam-imam lama baru semua ada kan. Alhamdulillah. Ada saya pergi sebelah kampung belah sahabat pernah tu. Sebab belah Kuala Selangor ada. Dulu saya pergi ceramah, imam duduk depan ni. Saya pergi ceramah bangun ni langsung tak datang dah. Dia pergi surau, nasib baik pergi surau, ada yang tak pergi mana-mana dah. Duduk di rumah tuan-tuan, iktikaf kedai kopi, merajuk tuan-tuan, dah tua-tua merajuk kedai kopi. Na'udzubillah. Sebab apa? Tidak ikhlas. Tak ada orang tidak ikhlas. Bila tidak ada tuan-tuan dipuji orang, dia tinggal. Orang kutuk dia tinggal. Orang ikhlas kau, sebab dia bukan harap pujian orang, dia mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ikhlas. Orang ikhlas bekerja tanpa mengharapkan ganjaran. Yang dia harapkan keredaan Allah. Dia tidak tinggalkan pekerjaan yang disuruh oleh Allah bila tidak mendapat pujian, ataupun apabila dia didesak, dikeji orang sebagainya. Sama saja. Kata Imam Fudail Ibn Iyad, orang ikhlas ini dia sama sahaja menyamakan antara puji dan cela. Bagi dia tak ada apa-apa, relax saja. Sebab dia bukan peduli orang keji, orang puji. Sebab yang penting Allah Ta'ala terima amal ibadat dia. Satu. Jadi kita betulkan. Adakah kita, hati kita ada penyakit, suka dengki, khianat kat orang? Ada dalam hati kita tuan-tuan, riak, sombong, bongkok? Kalau ada, istighfar dan betulkan. Itu yang pertama, Yang kedua tuan-tuan, hijrah ini, nak hijrah mesti ada apa dia? Ilmu. Ya tuan-tuan, kita kena muhasabah. Banyak ilmu dalam Islam ni, berapa dah kita kuasai? Tuan-tuan, sekarang ni kita dah setahun bertambah daripada umur. Sepatutnya kalau anak kita lah, dia kalau bertambah umur, artinya dia kena tambah apa? Tingkatan. Kalau tahun lepas tingkatan 1, tahun ni anak kita pergi sekolah, dia akan pergi tingkatan 2. Bila tambah, tuan-tuan naik tingkatan 2, dia akan tukar buku baru. Dia akan ada buku latihan baru, buku teks baru. Tu tanda anak kita sudah naik tingkatan. Saya nak ajak tuan-tuan muhasabah. Tuan-tuan sudah tambah umur, ada tak buku baru? Soalan dia, buku baru setahun ni ada tak habis satu buku? Anak kita habis buku matematik baru tingkatan 1, pendidikan Islam baru tingkatan 1. Sekarang anak kita buka buku baru. Bapak dia buku lama, buku 357. Bapak buku 5 je. Contoh dia tuan-tuan, setahun berapa buku baru yang kita beli? Setahun. Tuan-tuan, nak tahu tambah ilmu, tengok buku baru. Ada tambah atau tidak? Terlepas tuan-tuan beli majalah Islami yang tambah ilmu, berapa majalah? Orang perempuan bagus, dia rajin beli buku, iaitu buku resipi. Masuk tak pandai kau? Oh kan, tapi buku tu hebat. Macam-macam buku. Jumpa buku resipi penuh di dapur dia kan. Oh penuh. Suami kata bila nak masak dia terugi bang, baik beli kau jadi kan. Oh tapi buku dia, ilmu ada, teori dia pandai kan? Jadi tak ada masalah lah teori. Jadi tuan-tuan, kita kena tukar. Tahun ni azab baru, kita nak beli buku baru. Kita ngaji di taman, di surau ni tuan-tuan, berapa ustaz datang mengajar? Ada setengah orang. Buku ustaz pun tak nak tengok. Ada ustaz ngajar tempat kami dia tu, ngajar tafsir apa? Taklah bunyi macam sir-sir apa, lebih kurang itulah. Ibnu Katsir, iyalah tu ustaz, iyalah tu. Oh Ibnu Katsir, iyalah. Juzuk apa? Entahlah, saya dengar di ustaz tu tak tentu, kejap-kejap dia pergi sini, tak begitu, saya pun tak tahu. Tapi ceramah dia sedap. Oh budak kan. Dia ceramah apa yang sedap sangat? Dia buat lawak lah ustaz yang sedap dia pun. Oh habis tu entahlah, saya pun kalau ustaz tu datang memang saya tak tidur lah. Habis dia ceramah apa?
Tapi saya tak ingat lah Ustaz. Tak ingat. Ustaz ke nama apa? Ustaz ke nama apa pula? Tak ingat juga. Nama Ustaz lupa juga. Dahsyat tak dahsyat? Ada setengah orang tu nama Ustaz pun tak ingat. Confirm ilmu Ustaz yang Ustaz gaduh tak ingat. Kitab pun tak ada. Ini dah panggil orang kita. Bukan orang sini. Malam ni tuan-tuan tak bawa kitab sebab ceramah. Kan? Nanti kuliah pun sama juga lebih kurang. Kan? Jadi kena tukar tuan-tuan. Kalau ustaznya ada kitab, kita kena ada kitab. Saya tak ingat Tok Guru saya sebut. Tok Guru saya tuan-tuan dia buat geram. Dia kata zaman kami ngaji dulu, Tok Guru kami sama ada di negara Malaysia ke Arab ni, dia terbalik sikit lah tuan-tuan. Di Malaysia kita ni, Tok Guru mengajar di mana-mana tuan-tuan, dia bawa kitab. Tok Guru mana pun bawa kitab. Tok Guru mengajar Matla'ul Badran, dia bawa kitab. Tapi terbalik kat Malaysia ni, anak murid tak bawa kitab. Tu terbalik tu tuan-tuan kan. Sebab anak murid alim, Tok Guru tak alim, dia tak ingat. Anak murid bila Tok Guru tanya macam apa, iyalah tu ustaz. Dia tak sahihkan apa yang dia ajar oleh guru. Ni tuan-tuan dekat Malaysia. Kalau kami mengaji kat Mesir dulu, Tok Guru kami orang alim, kami tak alim. Jadi bukti tidak alim ialah kami kena bawa kitab setiap kali pergi kuliah. Setiap kali mengaji kitab kena bawa. Sebab apa? Tak alim. Yang alim Tok Guru, apa bukti dia alim? Dia tak payah bawa kitab. Dia duduk depan. Qala al-musannifu rahimahullahu hafaz Arab ni paut. Dia tak bawa kitab. Dia boleh syarah ni tuan-tuan. Mata Arab ni satu kelebihan dia, ingatan kuat. Kan tuan-tuan? Dia jenis hafal bait-bait ni. Kalau kita mengaji tuan-tuan, kitab-kitab lama semua ada bait-bait syair ni. Kitab apa pun. Jadi dia hafal bait tu. Kemudian dia syarah. Kita tengoklah kitab. Tak lari. Kan tuan-tuan? Sebab dia faham bahasa dia. Dia boleh ingat. Dan dia tambah sedap ngaji kat Tok Guru. Tu terbalik. Kita kat Malaysia, ustaz bawa kitab, anak murid kita apa pun tak tahu. Ada tukar tuan-tuan. Ilmu dia start dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang Maha Pencipta. Nak berubah tuan-tuan mesti ada ilmu. Nak berlaku perubahan dalam hidup macam kita ni tuan-tuan, semayang dari tak betul nak tahu betul macam mana, mesti dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ni kata-kata hikmah ya tuan-tuan. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak tuan-tuan dunia mesti dapatkan dengan ilmu. Siapa nak akhirat mesti dapatkan dengan ilmu. Siapa nak dua-dua, dunia pun bahagia, akhirat pun berjaya, masuk syurga, mestilah juga dia dapatkan dengan ilmu. Jadi tuan-tuan, apa tanda tambah ilmu? Tanda tambah ilmu yang pertama, tambah kitab. Tanda yang pertama, tambah kitab. Ada buku dan kita baca. Tanda yang kedua tuan-tuan, tanda yang pertama, ada buku dan baca buku. Tu satu. Yang kedua, tanda yang kedua, tambah kenalan daripada Tok Guru alim ulama. Kita tuan-tuan dalam grup WhatsApp tuan-tuan tu, ada berapa orang ustaz? Ada berapa orang? Kan? Saya ada buat grup surah-surah masjid-masjid saja saya cantumkan saja. Kadang-kadang ada saya hantar apa pula, kadang-kadang saya biarkan dia orang ni sendiri. Ada sahabat-sahabat yang rajin dia buat grup anak murid dia. Saya tadi ada anak murid buat grup anak murid Ustaz Ghazali Omar. Kan ada muslimah buat. Jadi kalau nak soalan ke nak apa semua, dia orang masukkan dalam tu. Nak bagi tahu kuliah pengajian pun, dia masukkan dalam grup. Bagus tuan-tuan, inisiatif yang cukup baik. Jadi kalau saya ada maklumat, saya akan hantar direct ke situ. Dan sebab kalau dia kongsi soalan, kita akan hantar juga. Kalau sempat tengoklah, sebab banyak grup kan. Sempat saya layan juga balik rumah kadang-kadang pukul 11 tu, belek kejap dalam setengah jam. Yang mana sempat tengok, yang nampak cerita roti canai, didik tuan-tuan. Tak roti canai tu kita jawablah. Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat, biar tambah ilmu dengan tambah kawan dari kalangan ulama. Sebab ulama warasatul anbiya. Ulama ini tuan-tuan adalah pewaris kepada Nabi. Sebab itu dalam pesanan Nabi, antara wasiat Nabi, alaika bi mujalasatil ulama. Hendaklah kamu duduk dengan alim ulama.
Ya tuan-tuan, dalam kitab Tabir Ghafilin tu antara pesanan akhir Nabi, dia kata antara pesanan akhir Nabi ialah supaya kita duduk dengan alim ulama. Duduk. Sekarang tuan-tuan, orang berani kondem Tok Guru buat video lucu, fitnah, hina Tok Guru dan sebagainya. Ya Allah tuan-tuan, baru jadi lawyer buruk je, berani dah kondem Tok Guru. Apa tahu dia teraku mana lagi, dia lawyer buruk je kan. Ada orang ngaji England sikit je tak nak pakai Tok Guru, ngaji baru speaking je tuan-tuan, boleh you know me, I know apa semua, ada mula dah tak nak pakai Tok Guru. Apa tahu ala Arab kan. Ada orang tuan-tuan berani menghina alim ulama. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak jadi macam itulah. Ya, tambah tuan-tuan tahun baru ni, biar tambah banyak Tok Guru kita kenal, banyak rumah Tok Guru kita ziarah, ambil gambar dengan Tok Guru ni tuan-tuan. Oh, kalau dapat ambil gambar dengan Tok Abu Biru bangga, atau dalam WhatsApp tengok siapa ni, aku duduk bawah ketiak siapa. Kau tak tahu Michelle Yeoh yang main ketiak dia, aku duduk ni. Oh kan bangga. Mariah Carey, oh kan. Kita tengok Mariah Carey dalam Raya Relah, orang duk peluk anjing, orang buat konsert tuan-tuan dekat KL. Mariah Carey, kita ingat nama apa, Mariah Jamilah ke Mariah Carey? Siapa tak tahu macam mana yang kata Mariah Carey, muka macam mana Allah Alam. Konsert baru 2 malam ke malam tadi, ke malam lepas, ke 2 malam lepas, masuk surat khabar baru tahu loh. Dalam orang nak Raya Relah anjing. Ada konsert dekat negara kita ni, Mariah Carey. Bangga duduk belakang Mariah Carey, duduk dalam konsert Mariah Carey dan sebagainya. Tuan-tuan, na'udzubillah, ni kegilaan remaja zaman sekarang. Boleh jumpa artis, ya Allah. Tuan-tuan, tanya ulama, dia kenal tak kenal. Ambil gambar dengan Tok Guru, tak ada tuan-tuan. Dia kata Tok Guru warna tak nak ambil gambar, padahal dia tak nak ambil gambar Tok Guru. Betul tuan-tuan, ambil gambar kenangan dengan Tok Guru, tunjuk. No, ni Tok Guru tempat kita ni. Tunjuk ni, kalau kamu nak alim, kamu nak pandai ngaji dengan Tok Guru ni, tuan-tuan kan. Jadi tambah kenalan dengan Tok Guru. Yang ketiga, tanda-tanda tambah ilmu, iaitu kita tambah ada kelas pengajian yang kita hadir. Jangan kenal je Tok Guru. Oh, ramai orang Melayu bagus. Saya dengan Ustaz Azhar itu saya kenal pun. Malam ni Ustaz Azhar datang dekat Putra Haid kan tuan-tuan. Malam ni dia biasanya Ustaz Azhar ni, kalau majlis dia kutipan derma tak kurang daripada 20,000 tuan-tuan kan. Biasa dia pergi tu 30,000 kutipan. Kalau kawasan Selangor ni lah, hari tu dia pergi ke Kedah 34,000 kutipan. Tu yang ramai orang dengki. Semalam pun ada orang kondem macam-macam lah. Orang yang tidak buat kerja untuk agama ni suka kondem. Dia tu ustaz-ustaz ni, dia kata demand tinggi. Sebab itulah Islam ni jadi mulut. Sebab itulah dia kata padri-padri ni menang. Sebab itulah Kristian berebok. Kan dia kata ustaz-ustaz demand. Ustaz Zahar Idrus ni orang bayar kat dia tuan-tuan, daripada Terengganu datang sini biasanya 1,500. Biasanya saya tahulah ada orang kawan pernah bagi dia 1,500 ni tuan-tuan, rasa hebat tak? Dia datang kutip derma dapat 35,000. Dia datang dari Kuala Terengganu ni tuan-tuan, datang sini. Oh, dengar 1,500 tuan-tuan. Dia ni jenis naik kereta laju, satu speed track, confirm kena. Saya datang tadi tak tahulah, sebab hari ni saya tuan-tuan, kereta saya yang satu lagi start. Kebetulan remote tu tuan-tuan, dia punya bateri habis, tekan tak boleh tuan-tuan kan. Saya kena naik kereta kecil tuan-tuan. Biasa saya naik kereta Starrex, saya paling-paling pun slow pun 130 tuan-tuan kan. Biasa saya naik dalam 150. Itulah kena speed track tak balik tuan-tuan. Bayar 300, tuan-tuan bayar 200, tambah 100 speed track kan. Biasa nak ceritanya pernah kena. Saya itu pergi datang ke Bangi, balik-balik tuan-tuan, ada masih dengan kawan tuan-tuan, speed track kena kan. Kena bayar speed track ni. Itu contoh Ustaz Azhar naik lagi laju. Kereta dia jenis apa, Volkswagen tu pun tak tahu lah kan tuan-tuan. Jadi kena bayar satu hal, minyak satu hal. Jadi apa masalah? 1,500 bayar kat dia, 1,500 bayar kat dia. Tapi kalau orang bayar kat artis 14,000 baru 3 lagu goyang punggung, orang tak komplain. Awak tak komplain. Bukanlah saya suruh supaya tuan-tuan ni jadikan diri tuan-tuan tu
beza banding beza ustaz dengan aktif kan, tuan-tuan kan. Tapi maksudnya janganlah nak komplain dah awak panggil Ustaz Azhar itu datang bayar 1,500, ikhlaskan dia datang ikhlas, tak ada masalah. Komplain tuan-tuan. Lepas tu saya komen semalam, nanti orang komplain, saya kata ginilah, awak ni jangan tuduh semua ustaz iman. Tak semua ustaz yang awak nak sebut ustaz-ustaz di mana biasa ustaz popular, kan dia ustaz TV kan, dia tu ada rate TV dia. Awak dia panggil ustaz TV itu apa? Orang Kedah tuan-tuan, TV dia panggil television. Saya kata cuba panggil ustaz Besen je, murah. Kan jangan panggil ustaz TV, ustaz Besen je, ustaz Besen murah dia kata kan. Tapi awak pula tak nak dengar. Ustaz kampung bawa kitab ni, tuan-tuan duduk situ bayar 25. Saya pernah pergi ceramah di Kedah tuan-tuan, RM15 dia bayar. Pernah RM30 tak ada masalah tuan-tuan kan. Saya balik pernah ada RM30, ada paling mahal RM50, ada orang kampung kan, tak ada masalah. Ustaz tu pun tak komplain, nak ceramah nak motor buruk je kan. Ada tuan-tuan. Tapi manusia itulah dengki, khianat dia tu dalam hati. Dia tuduh ustaz-ustaz dekat, bila tuduh ustaz maknanya semua tu Allahu Akbar. Hati dia khianat tuan-tuan. Padahal dia tu kadang-kadang buat program dengan artis apa semua. Saya pernah buat satu program tuan-tuan dengan Ustaz Halim Din, satu badan korporat kaya raya badan korporat ni tuan-tuan. Saya pergi dan dia buat tuan-tuan program Maulidur Rasul. Saya berforum bicara adil dengan Ustaz Halim Din. Tuan-tuan, yang saya sedihnya apa? Bila kita ceramah tuan-tuan, sebelum ceramah ada persembahan. Sebaik malam tu dia panggil artis nasyid. Alhamdulillah, artis nasyid ni nasyid hanya 3 lagu. Saya tanya kepada orang yang uruskan tu, bayar berapa bulan nasyid? Dia kata 4,000 je Ustaz, 4,000 saja. Alhamdulillah, tak apalah, sebab nasyid ni orang minat kan. Bulan nasyid 4,000, ada 4 orang, seorang 1,000. Nyanyi 3 lagu, tuan-tuan kan balik. Habis bulan nasyid nyanyi 3 lagu, satu lagu 10 minit. Kemudian jadi 3 lagu lebih kurang dalam setengah jam, dapat 4,000. Dia pun pergilah siap-siap apa semua, relax tuan-tuan. Giliran kami berdua untuk forum perdana sejam setengah. Sejam setengah tuan-tuan. Dia 2 jam program, 9 sampai pukul 11, lajak sampai pukul 11.30. Artinya kami malam tu 2 jam cakap, seorang sejam. Tuan-tuan, sudah ceramah forum ni, datang wakil pengajar tadi, dia kata maaf Ustaz, malam ni kita punya jabat agama tu kita mohon zakat. Kita mohon zakat tak dapat malam ni. Saya kata ya Allah kan, dalam hati saya ni astagfirullahalazim, seolah-olah saya ni asnaf zakat malam tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Bukan kita sebut pun apa kita minta, tak sebut pun, tapi dia datang minta maaf tu kan. Lepas tu saya pun senyap, tak jawab apa. Saya pun cakap kat Halim Din, saya kata Halim, sebab kawan tu dah dia Halim Din, Halim cakap kat kawan ni lain kali, kalau panggil kita dua, aku nak nyanyi 3 lagu, nak nyanyi 3 lagu. Tak payah ceramah dah, tak ada masalah. Alim dia pun pandai nyanyi kan. Takkan nak nyanyi, beritahu lagu apa kita berlatih, kita nyanyi seorang 3 lagu. Kan? Bukan apa sebab saya geraknya, dia boleh kata sebab duit lembaga zakat tak turun lagi. Macam maaf Ustaz, Allah Akbar kata. Saya pun balik kalau tu haliah. Tuan-tuan, Ustaz Halim Din ni, dia sampai ke kawan tu. Ustaz bikin salam, dia kata. Lepas tu dia kata lain kali, tak payahlah bagi ambil lembaga zakat, kami nak nyanyi ke apa, dia cakap tak tahu. Esok kawan tu pergi cari saya, telefon. Dia kata Ustaz ni ada peruntukan, bayar 300 je Ustaz, bukan banyak pun, tapi nak tunggu zakat. Sebab apa? Ni passion dia kan. Dia menganggap tak penting sangat apa semua. Makanan jenuh. Makanan semua ada, badan korporat tuan-tuan. Tapi kondem Ustaz kan baik. Banyak orang suka kondem Ustaz. Dia kata kita dimat, mana ada kita dimat kan, kita tak sebut berapa harga. Buat program kita kata kita akan hadir. Tapi itulah tuan-tuan, sebab apa? Sebab hati kotor. Dia main tetap saja. Lepas tu balik cerita tadi, kita hendaklah bersama dengan alim ulama. Jangan terjebak dalam golongan yang benci alim ulama, yang kondem alim ulama. Kita dapat ilmu daripada mana?
Kita dapat ilmu Tok Guru ni yang tak sampai kan. Tok Guru ni yang berkhidmat tuan-tuan, siang malam sampai dengan anak bini pun kadang-kadang tak tentu hala kan. Kadang-kadang keluar pagi balik malam, sampai banyaklah pengorbanan ulama-ulama yang kita kena hargai. Sebab tu tambah ilmu dengan tambah kenal ulama, dan kita berdamping sayang dengan alim ulama. Dan tuan-tuan, yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga, hijrah ini perlu kepada jihad. Jihad ni maksud apa? Kena berjuang. Orang nak berhijrah kena ada jihad, berjuang. Macam sahabat Nabi, tuan-tuan, nak pindah daripada kafir masuk Islam, kena berperang dengan perasaan. Berat tu jihad. Jihad ni maknanya berperang, berjuang. Berjuang ni tuan-tuan banyak benda lah. Jihad dalam tuan-tuan, berperang perasaan. Kalau aku masuk Islam, bapa aku marah. Masuk Islam, bapa aku nak bunuh dan sebagainya. Ada sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan, tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ni bila dia masuk Islam, ya Allah, sampai akhirnya ditangkap, akhirnya tuan-tuan dijemur, dipukul dan dibunuh. Kisah sahabat Nabi ni banyak. Antaranya tuan-tuan pernah dengar Bilal ibn Rabah. Bila dia masuk Islam, dia ditangkap dan dijemur di tengah-tengah panas terik. Bilal ibn Rabah diletakkan batu atas dada dia. Ni tuan-tuan, letak jemur tengah-tengah panas, letak batu atas dada dia. Dia pun sambil tuan-tuan menahan sakit, dia pun menyatakan Ahadun Ahad. Ahadun Ahad, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Ahadul Ahad, sampai biasa duk sebut Ahadul Ahad. Kita tuan-tuan pagi esok ramai yang sebut Ahad-Ahad, tak datang surau. Ahad dulu, bini kata, abang bangun kuliah subuh kat surau, abang bangun pergi masjid, abang Ahad, Ahad. Bini ingat dia mimpi jadi bila. Opa dia kata hari ni hari Ahad cuti, dia kata Allahu Akbar tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan jauh beza dengan para sahabat. Jadi sahabat Nabi kena berjihad, berjuang dalaman nak masuk Islam, tu jihad. Tuan-tuan, tahun ni kita azam kita nak berjihad macam-macam. Jihad yang pertama ulama sebut jihadun nafsi, jihad lawan hawa nafsu. Jihad yang pertama, orang nak berubah, orang nak jadi baik, nak jadi alim, nak jadi warak, kena berjuang lawan nafsu. Allah sebut innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu dia suruh kita buat baik. Cuba tuan-tuan tanya nafsu malam ni, nak tengok bola ke nak tengok Ustaz Razali Omar? Agak-agak tuan-tuan nafsu jawab apa? Mesti tengok bola kan tuan-tuan. Saya semalam balik ceramah, buka TV gambar kosong. Kan tuan-tuan. Kawan-kawan Kedah Farah menongging kan. Mereka kata Kedah pantang kalah. Saya kata sekarang ni Kedah sedang berpantang sebab kalah. Kan tuan-tuan, dia lain. Tuan-tuan, bukan Kedah pantang kalah, Kedah pantang sebab kalah kan. Tuan-tuan, itulah bola. Hari ni kita menang, esok kita kalah. Ya tak masalah. Jangan gaduh dengan orang faham. Jangan. Ada kawan bini dia orang faham, dia kata aku nak sepak TV ni, pedih telinga bini aku nak poli. Hogak. Apa hogak? Saya pun tak tahu bahasa orang faham. Hogak ke hogek? Apa honggak? Lebih kurang. Saya pun tak tahu ada bahasa orang faham honggak ke apa kan. Kata macam-macam. Dia kata aku nak sepak TV dah ni, bini aku duk peli berasa. Bini dia faham, sokong faham. Ya Allah, duk sebelah tuan-tuan. Bini sokong faham, lagi sokong Kedah. Sama-sama tengok TV. Dahsyat tuan-tuan. Dia tak sebab TV mahal tak jadi sepak tuan-tuan. Itu yang jadi akhirnya sepak bini. Bini lagi mahal, dia sepak juga tuan-tuan. Jangan main. Perempuan tolong kalau lelaki gila bola, jangan masuk campur. Gol pun sebut jauh-jauh. Tengok kalau senyum pun senyum jauh-jauh. Buat-buat simpati, jangan senyum depan-depan. Apa senyum-senyum? Kan dia dalam pantang, jangan main. Bukan pantang kalau, dia pada pantang sebab kalau kan. Jangan gurau-gurau. Saya pun tak berani guraukan kawan-kawan yang Kedah semalam sedih senyap kan. Jangan main. Dia sedih. Sebab dia minat bola. Baik balik tadi tuan-tuan. Nafsu ni dia suruh kita benda-benda kamu. Nafsu ni tuan-tuan tak suruh sembahyang jemaah, tak suruh.
Nafsu tak suruh infak, nafsu tak suruh ngaji. Kenapa kita malas ngaji? Padahal tahu jahit baca Quran tak pandai, sembahyang pun tak tentu hala, tahu tapi kenapa tak nak ngaji? Nafsu kata tak yalah, bukan ada sidik. Nafsu kata tak yalah, tak terceramah, bukan sudah. Tak yalah, nafsu tuan-tuan. Sebab tu kena lawan nafsu. Sebab tu sahabat Nabi balik daripada medan perang, dia kata masuk medan perang ni mudah sebab nak mati syahid semua orang tu. Tapi lepas medan perang ni lawan nafsu berat. Sebab tu ada seorang sahabat nama Ibrahim bin Ablah. Dia tuan-tuan sambil balik dari peperangan Badar, dia nasyid. Dia kata kuat-kuat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar fahuwa jihadun nafsi. Dia tuan-tuan, dia laukat kuat-kuat. Kita balik ni daripada jihad yang kecil, kita akan berdepan jihad yang lebih besar, iaitu jihad lawan hawa nafsu. Bukanlah sahabat kata pahala jihad fisabilillah tu kecil, bukan. Dia kata bagi sahabat Nabi duduk dalam medan perang ni mudah. Sebab orang pegang pedang ni tuan-tuan lawan dengan musuh, kalau dia target mati syahid itu sangat mudah. Kau bunuh aku masuk syurga. Aku bunuh kau, aku dapat pahala mempertahankan Islam. Itu mudah. Perang 3 hari 4 hari bagi sahabat Nabi itu benda mudah. Sebab dia dah ditrain untuk berjuang mati syahid. Tapi dia kata payahnya balik rumah ni. Lepas pedang disarung balik, yang tu nak bangun subuh, tuan-tuan, nak puasa sunat, nak cakap benda baik, nak ngaji Quran, Allahu Akbar, nafsu duduk dalam badan ni. Ya tuan-tuan, nafsu amarah. Kita kadang-kadang pagi-pagi nak baca Quran dah ngantuk pula. Padahal tidur dah cukup dah malam tadi. Kan? Balik sekejap lagi tuan-tuan nak tidur dah. Bini tak abang masuk abang. Abang bini panggil dah, goda dah, pakai baju pelawar lagi tuan-tuan. Dia tunggu kita. Nafsu kata bini dah comel dah. Tengok TV tuan-tuan, gambar orang putih pakai skirt. Tak jadi tengok bini. Padahal ni halal. Ya, Muhammad masuk lalu nak tengok televisyen lah. Tengok tuan-tuan, tengok apa Hawaii ke apa tu, dia tengok Hawaii. Orang kat orang Hawaii banyak pungkok dan sebagainya. Tuan-tuan tengok nafsu dah. Nafsu berjaya menyebabkan benda haram berlaku. Tengok tuan-tuan, hari-hari itulah kan. Kadang-kadang kita ni tak puasa, kita tunduk kepada nafsu. Malam ni menang, pagi esok belum tentu lagi. Lepas tu lawan nafsu. Jihad yang kedua tuan-tuan, jihad berjuang untuk menegakkan Islam. Ya, jihad dalam bentuk dakwah. Ni sahabat Nabi buat. Sahabat Nabi tuan-tuan dia mengaji, lepas tu berceramah, lepas tu ajak orang masuk dalam jihad. Tuan-tuan, jihad yang kedua berjuang untuk tegak agama Allah. Ya tuan-tuan, jihad yang ketiga berjuang untuk dapat ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya, sahabat Nabi ni jihad. Jihad pergi ngaji ni tuan-tuan memang jihad. Sebab tu tuan-tuan, kita ni disuruh oleh Nabi SAW pergi tuntut ilmu. Nak tuntut ilmu payah. Budak-budak duduk asrama pun kadang-kadang duduk hari pertama nangis kamai lagi. Ustaz nak masuk mengajar pun berat, dia nak ngaji lagi berat. Saya tahun ni tuan-tuan dapat kelas agak ujung. Allah, kena mengajar bahasa Arab, ngajar kelas agak ujung. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya masuk, saya kata lah, macam mana lah Ustazah mengajar budak-budak cacat. Saya kata budak-budak ni perli budak je. Macam mana lah Ustazah yang mengajar budak cacat akal dia. Ustaz mengajar kamu yang sebenar akal, Ustaz rasa penat tengok kan. Budak-budak ni kadang-kadang dia buat perangai ngantuk, dia malas dia kan. Dia buat penyok, kita tanya dia tak jawab. Kadang-kadang dia jawab orang malas kan. Ada budak-budak macam tu. Saya kata ya Allah, hebatnya cikgu-cikgu ngajar sekolah cacat ni. Ustaz ngajar kelas kamu pun rasa penat ni kan. Lepas tu budak-budak ni tahu kita sini, budak tiada dua dia faham tak kita sini-sini ni. Kan? Allahu Akbar. Ni kena jihad nak bagi budak pandai, dan budak nak ngaji kena pandai, kena belajar jihad, berjuang sungguh-sungguh. Ni tuan-tuan jihad. Jihad yang seterusnya, jihad tuan-tuan dalam jihad dengan harta benda. Jihad infak dengan harta benda. Sahabat Nabi yang kaya korporat apa semua, mereka sumbangkan harta untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia ambil duit, dia pergi beli hamba-hamba, dibebaskan.
Abdul Rahman Ibn Auf, tuan-tuan, dia pergi bawa 80,000 dinar bagi kat Nabi untuk siap angkatan perang Islam. Pernah tuan-tuan ada cerita Abdul Rahman bin Auf ni, dia bagi 80 ekor unta untuk kenderaan perang. Hebat tak hebat infak sahabat-sahabat. Sayyidina Osman Ibn Affan, dia pergi beli perigi yang dikuasai oleh orang Yahudi, diwakafkan untuk kegunaan Islam. Sampai orang Islam boleh dapat air percuma, wakaf daripada Sayyidina Osman. Sayyidina Umar Al-Khattab, bila pembebasan Masjidil Aqsa, dia tuan-tuan ada kawasan tanah di Masjidil Aqsa, dia wakafkan untuk kegunaan umat Islam. Tu infak cukup hebat. Dia tuan-tuan, kita sekarang nak pergi perang dengan badan tak boleh, nak keluar saja sampai KLA kena cakap tu, tuan-tuan jangan main. Macam kata apa tak lagi kan. Jadi tuan-tuan sekarang ni kita gunakan duit yang kita ada untuk infak. Maaf tafiz contohnya, program surau contohnya. Saya nak ajak tuan-tuan muhasabah. Duit tak lepas ni kita habis banyak belanja kat mana? Agak-agaknya masuk tabung surau tu berapa persen daripada duit kita? Berapa persen? Kadang-kadang tuan-tuan sikit sangat kita nak bawa pahala daripada duit. Duit kita masuk tabung surau seminggu RM1. Sebulan baru RM4. Setahun 4 kali 12 baru RM48. Satu hari kita isap rokok berapa? Rokok ni haram. Rokok ni sabuk Yahudi, laknatullah. Siapa isap rokok, yang pertama dia membazir, membakar harta haram, dosa. Yang kedua, dia menyebabkan kemudaratan pada diri dan orang lain, dosa. Yang ketiga, dia support ekonomi Yahudi, dosa juga. 3 kali dosa. Tapi ada orang prihatin tak? Orang buat dia kerja, isap rokok, sehari sekotak. Sekotak saya tak tahu lah, RM10 ke 12? 10. Saya pun tak isap rokok. Berapa sekali? RM12. Kalau 12 kali 10, 120 kali 3, RM360 satu bulan. Katalah dia bulan puasa tak isap rokok, raya tak isap rokok juga, 2 bulan, 10 bulan dia isap rokok, 3,600. 10 tahun 36,000, 20 tahun 72,000. Dan dia kata saya tak mampu, tak nak pergi Mekah, tak ada duit. Padahal dia dah bakar rokok 72,000. Tuan-tuan, dia nak pergi ke akhirat, dia bawa bekalan seminggu RM1. Dia bagi kat surau, oi banyak tak, saya tak pernah miss. Seminggu RM1. Setahun RM48. 10 tahun RM480. 10 tahun 20 tahun RM960. Nak cover yang RM76,000 lah, boleh RM72,000 boleh dapat tuan-tuan. Allahu Akbar. Inilah kita. Bagi kita muhasabah. Infak ya tuan-tuan, itulah jihad dengan harta benda. Orang buat kajian tuan-tuan, kenapa Yahudi boleh menang? Kenapa Kristian boleh banyak tuan-tuan berdakwah di mana-mana? Sebab orang dia, walaupun dia tidak amal ajaran Yahudi, tapi infak dia kuat. Setiap rumah Yahudi mesti ada tabung. Tuan-tuan tahu orang Yahudi ni, dia jadi apa pun dia akan bagi 12% kepada kerajaan Israel. Sebab Israel tuan-tuan, ekonomi negara dia kuat. Dia mana ada getah, mana ada minyak, dia mana ada kelapa sawit. Israel itu semata-mata dibina negara, lampas tanah Palestin, duduk situ, hasil datang daripada luar. Hasil datang dari filem, hasil datang dari rokok, hasil datang dari sumbangan toke-toke bank Yahudi di merata dunia. Yahudi itu ekonomi dia, dan dia jadi sangat kaya. Amerika, seluruh ekonomi Amerika dipegang oleh Yahudi. Bukan dia kaya, Tuan Arab bodoh bagi masuk duit dalam bank Yahudi. Yahudi buka bank, simpan bank, lepas tu Arab pergi simpan, dia bagi interest ke Arab, dia meniaga duit tu. Tu Yahudi dapat duit. Sebab tu manager bank semua toke-toke Yahudi. Kan? Apa-apa bisnes yang mendatangkan keuntungan Yahudi. Ni kita kena cek balik muhasabah. Yahudi kuat infak, jual rokok, Rosemont, Walmart, Benson, teragih-agih ni 12% dia bagi kepada kerajaan Yahudi. Kita orang Islam 25% saja zakat tak keluar. Tuan-tuan, 25% dari pendapatan tak keluar zakat. Ada orang tak keluar zakat.
Apatah lagi nak infak. Kalau tabung ni tuan-tuan, ada orang bagi, ada orang tak bagi. Yang bagi sikit, tuan, bagi sikit, ada bunyi siling lagi. Padahal dia rokok okey je. Contoh tuan-tuan, Astro tidak pernah bayar boleh. Inilah kita nak kena postmortem hijrah. Tuan-tuan, infak dengan harta benda. Kalau boleh tabung masjid ni, seminggu kutipan dia tuan-tuan, boleh cover program setahun. Saya pergi kat satu surau Shah Alam, kan, seksyen 8. Saya tengok berapa 100,000 bulan Ramadan, 138,000, kan, kalau tak silap. Ramadan saya tengok, ya Allah, hebatnya infak. Bulan Ramadan tu tabung bergerak. Kalau ustaz yang datang minggu lepas, kawan saya pergi ceramah situ, kutip derma untuk satu ma'at tafiz di seksyen 8 tu, dia dapat sumbangan 3,500 kuliah maghrib. Kuliah maghrib orang datang ramai-ramai 3,500. Kan nampak orang tak ramai, letak sejadah belakang penuh orang bagi sumbangan di jalan Allah. Ini tuan-tuan nak hijrah. Ya, kita infak macam sahabat-sahabat Nabi, tiru macam para sahabat. Bagaimana tuan-tuan, jihad barulah sampai jihad dengan nyawa macam sahabat Nabi, perang sampai masuknya. Ya, kita sekarang tuan-tuan duduk sepak ni, duduk di KLA ni nak gerak ke siapa? Kalau sampai masa Islam, tuan-tuan diserang bangun. Sekarang kita jihad dengan yang ada untuk tegur Islam. Saya tuan-tuan hari-hari jihad dengan suara, jihad dengan penulisan. Saya buat buku apa semua. Jadi tujuan dia, bila orang baca buku faham, itu satu daripada jalan untuk kita berjuang. Tapi kalau sampai masa katalah negara kita diserang, tuan-tuan, Islam diserang, bangun. Orang Islam kena bangkit, tua muda kena berganding bahu mempertahankan Islam pada masa itu. Baik ni, kemudian tuan-tuan, lepas tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan, kita kena berubah tuan-tuan, barulah dalam bentuk rajin berusaha untuk berubah. Rajin berusaha ni tuan-tuan. Tadi dah jihad. Nak jihad ni tuan-tuan, dia perlu sifat tabiat. Daripada malas jadi rajin. Kita nak buat kerja Islam, kenapa kerja Islam ni tidak begitu berjaya? Sebab dia ialah kadang-kadang kita buat sambil dewa, tak rajin sangat. Jadi sebab tu saya nak sebut, ni mesti rajin berfikir, rajin bermusyawarah, rajin berusaha, rajin postmortem. Jadi rajin tu kata kunci dia. Rajin tak tuan-tuan kita sembang-sembang agama dengan kawan? Macam mana ya? Orang takat babi peluk-peluk ni, macam mana nak buat? Kan, mana ada babi, anjing, akan datang mungkin babi pula. Kita tekan, sembang bukan kutuk orang tu. Macam mana kita nak jadikan remaja-remaja ni, dia tak suka peluk babi, dia tak suka peluk anjing? Macam mana nak buat? Rajin berbincang, rajin mencari. Saya tengok alhamdulillah minggu ni ada orang dah jawab dah. Dia ambil artikel profesor barat, kenapa kita ni jangan tak boleh pegang anjing. Kan, dah masuk dah dalam YouTube, dalam Facebook apa semua dah ada dah. Saya tengok, saya sempat tengok sekali tu lah, tak tengok isi kandungan lagi. Artikel YouTube dan sebagainya yang dia orang cari, nak lawan balik ni. Bukan dia kutuk kawan tu, tau. Kawan yang buat tu, kita tak tahulah apa ada dalam otak dia. Tapi orang yang rajin ni, alhamdulillah, Allah bagi akal dia pergi cari dalam filem-filem tuan-tuan, dokumentari yang dibuat oleh orang kafir sendiri. Apa ada pada anjing? Ini anjing kalau kena mudak ada apa? Babi, ada apa dalam babi? Dia kumpulkan, dia masukkan balik. Itu tuan-tuan, ini orang hijrah. Rajin datang masjid, rajin baca buku, rajin ni kunci tuan-tuan. Rajin fikir. Sekarang tak rajin fikir pun malah tidur je kerja dia, kan? Malah tuan-tuan nak fikir. Aku tak ada duit, macam mana nak buat nak cari duit? Tidur je lah. Cuba fikir tuan-tuan, bangla datang tempat kita, dia boleh fikir. Saya jumpa orang Pakistan jual kapet, dia boleh fikir macam mana nak strategi menyampaikan kapet ke rumah orang. Macam mana tuan-tuan nak niaga? Macam-macam cara orang berfikir ni, insya-Allah dia akan ada perubahan. Ya tuan-tuan. Kemudian daripada rajin baru datang amal. Ya tuan-tuan, baru datang amal ibadah.
Hijrah yang saya nak ajak kepada tuan-tuan bersama-sama ialah hijrahkan diri daripada kurang beramal kepada beramal ibadat. Sebab itu dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi, Allah kata bila waktu asar semua orang rugi. Yang tak rugi adalah orang beriman dan beriman illa allazina amanu wa amilus solihat, orang yang melakukan amalan soleh. Jadi kita kena hijrah daripada tidak beramal kepada beramal. Hijrah amal ni ada berapa bentuk ibu-ibu? Yang pertama daripada tidak beramal kepada beramal. Ya, dulu kita sembahyang tak cukup, sekarang ni sembahyang kena cukup. Satu. Yang kedua, daripada amal tidak sempurna kepada amalan yang sempurna. Dulu kita sembahyang ni macam budak-budak sembahyang je. Sembahyang juga tak tinggal, tapi sembahyang kita tidak berkualiti. Tak ada khusyuknya, tak ada tamak-ninahnya. Main sembahyang, orang Jawa kata wis solat udah. Fatihah pun baca dia tak bukan. Ada tu imam surah jadi imam, ya Allah terkejut kita dengar dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini sungguh tuan-tuan, bukan saya nak hina orang. Dia baca yang jatuh jadi mak, kita di belakang nak ikut. Allahu akbar, tak ada ikut. Saya mampu masjid tuan-tuan, saya pergi, saya duduk di angkat belakang, tak jadi masuk. Saya pergi tandah, pergi berak perempuan dulu, sudah tu baru masuk masjid. Tok imam pergi salam baru masuk. Ni bacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Salah deret-deret. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar tuan-tuan. Adakah dia tak boleh sebut? Dia kata saya memang tak boleh sebut. Tak, ngaji ke tak ngaji? Berapa kali jumpa ustaz tok guru? Tak. Saya tuan-tuan dulu bagi kursus imam daerah Kuala Selangor. Imam yang datang kat saya semua saya catat. Pak Imam tak maaf, ni dad tak iman jual salah. Amta nasib baik tak imam tak kata ngam tak. Kalau ngam kena lepas kan. Ni amta salah. So ni tak iman ni kalau jadi imam tak sah sembahyang. Kecuali makmumnya sama macam tu imam, baru sah kan. Jadi orang yang cerdik sikit tak boleh. Ada baru ni satu orang tengah saya nak sembahyang maghrib, dia telefon, ustaz nak saya pun tengok kita nak solat maghrib, dia telefon kan. Kita dah sampai masjid dah, cuma nak sembahyang dia call, ustaz ya. Oh saya pun tengok emergency jawab dulu lah, nak masuk masjid. Ustaz saya tengah berada di masjid, terimamnya sengau, boleh tak saya ikut? Saya kata boleh kalau hang pun sengau juga. Kan? Kalau hang tak sengau, hampir jadi imam belakang kan. Dia punya gelap kan. Sungguh sengau dia sah bagi orang yang sengau saja. Tak imam pun kena sedar diri lah kan. Tapi sebab dia tak ngaji, orang yang tak sengau ada. Siapa? Hafiz dia tak bagi. Ini sebab dia tidak berilmu. Tuan-tuan kan, tak ngaji. Jadi sebab tak ngaji, dia tak tahu sah ke tak sah. Sebab tu kita kena muhasabah tuan-tuan. Kita buat amal ibadat ni kena cek daripada sekadar buat kepada buat dengan sah dan betul. Ngaji lah tuan-tuan kan, ilmu tadi. Kita belajar tujuan nak beramal, nak sahkan amal. Kemudian tuan-tuan, muhasabah dalam bab ilmu lagi, dalam bab amal lagi, iaitu daripada sekadar beramal dengan amalan fardu ditambah pula dengan amalan sunat. Terlepas memang sembahyang fardu dah okey dah, sunat qabliyah ba'diyah tak buat. Atau ni kita berazam, kita nak beramal tambah amalan fardu, ada amalan sunat. Puasa Ramadan ada, alhamdulillah. Puasa sunat pun ada juga. Hari Arafah ada, bangun ni orang duk bahas kita dengan Saudi ni ustaz, hari Arafah tak sama. Habis tu macam mana? Kita kata kita puasa dah ikut negeri kita, ataupun puasa dua-dua tak ada masalah.
puasa hari Jumaat boleh, Sabtu boleh. Tapi ada seorang dia kata masalah ni baik tak payah puasa. Astagfirullahalazim. Akhirnya tak puasa juga. Bila ada khilaf dia ambil tak payah puasa. Na'udzubillah. Baik, dia kata yang lain saya nak sebut daripada amal seorang-seorang kepada amal secara berjemaah. Terlepas tuan-tuan berapa kali tuan-tuan miss solat berjemaah dekat masjid. Masjid sekarang makin luas, makin besar. Tak patutnya, sepatutnya lagi luas masjid, lagi ramai jemaah datang ke masjid. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni ramai ni, penuh masjid, alhamdulillah. Tapi yang tak datang saya yakin lagi ramai daripada yang datang. Betul tak tuan-tuan? Biasanya mana-mana masjid gitulah. Tapi saya suka masjid tuan-tuan ni, sebab yang datang wajah-wajahnya campur. Orang tuanya tak ramai, orang mudanya ramai. Alhamdulillah. Setengah masjid tuan-tuan, masjid tu hanyalah yang datang golongan RTM, rehat tunggu mati. Golongan bakal jenazah je datang tuan-tuan kan. Yang muda-muda tak datang masjid. Yang muda-muda tengok bola, yang muda-muda lepak dan sebagainya. Tu. Tapi tak apalah tuan-tuan ni. Tu datang, ada okey. Ada setengah masjid tua pun tak datang juga. Yang datang hanya tu imam, tu bilal, tu syuak, tu je. Tu tuan-tuan kan. Orang tu lagi tak datang, belatuk je tuan-tuan. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Ni kita kena betulkan. Jadi kemudian ikhlas. Tuan-tuan saya nak sebut, bila sebut tentang ijrah, kita kena cek. Lepas daripada amal, kita nak ijrah apa? Iaitu hubungan kita. Tuan-tuan, kita ni mesti ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita kena hubungan dengan Allah. Cantik tadi kita dah cerita amal ibadah. Mesti ada hablum minan nas, hubungan dengan orang. Tuan-tuan, hujung tahun ni saya nak ajak mari kita muhasabah. Nombor satu, hubungan dengan ibu dan bapa kita. Lah akhir zaman, Nabi kata akhir zaman ni akan lahir anak-anak derhaka ramai. Antalidal amatu rabbataha. Sahabat tanya, apakah tanda kiamat? Nabi kata antara tanda kiamat ialah seorang hamba akan melahirkan tuan-tuan dia. Anak jadi tuan. Mak kata, Mina, tolong mak kejap kat dapur. Mak ni tak tengok orang duk buat kerja sekolah ni. Buatlah. Kan. Lepas tu siap pula ada. Mak nak datang depan, kopi satu. Kan tuan-tuan. Dia tarik satu. Tuan-tuan tengok anak akhir zaman. Anak akhir zaman. Kan. Hubungan. Tuan-tuan, kita kena cek balik. Hubungan kita dengan mak bapak kita macam mana? Dan kita kena didik anak. Hubungan dengan kita sebagai ibu bapa kena cantik. Lepas tu tuan-tuan, tahun lepas berapa kali balik, berapa kali telefon, berapa kali bagi duit ke mak bapak ni. Postmortem hijrah. Kita orang yang paling patut kita buat baik, yang kita belanja, yang kita sembah, yang kita berdamping, yang kita ziarah adalah ibu kita. Seorang sahabat Nabi tanya, Man abaru ya Rasulullah? Saya nak buat baik dengan siapa ya Rasulullah? Nabi kata, Ummuka. Mak kamu. Tiga kali. Kemudian summan, siapa lagi? Abuka, bapak kamu. Kita terbalik tuan-tuan. Siapa kita buat baik? Member. Balik kampung ni, tuan-tuan telefon ni, mak nak sembang sini. Dah lah balik setahun sekali. Tengah nak sembang dengan mak ni jawab WhatsApp. Ya bang, apa? Ni kawan pejabat ni, apa ni kan. Duduk di kampung. Tuan-tuan, duduk WhatsApp ni, duduk layan kawan-kawan pejabat lagi. Duduk layan kawan staman lagi. Duduk layan kawan mancing lagi. Ni mak nak sembang. Tuan-tuan, jangan saya bukan kata ke orang saya lah. Tuan-tuan pun sama lah lebih kuat. Kita kena postmortem tuan-tuan. Mak kita nak ajak pergi jalan. Kita balik di kampung, mak tak ada kereta. Seronok tengok menantu dia balik naik Volvo. Tengok menantu dia balik naik Velfire. Rupanya tuan-tuan, Velfire tu tak bagi mak dia naik. Sampai-sampai tuan-tuan, buat turun habis. Dia punya tuan-tuan kabek dia pun semua, sidai pun semua. Dia pun bawa pancing, pergi mancing belakang rumah. Mak kata, ingatkan balik menantu aku Velfire ni,
balik boleh jalan. Rupanya aku kena naik basikal juga pergi kedai. Aku kena naik bas juga kan. Lebih baik vampire balik daripada vampire. Tak, contoh dia kan. Allahu Akbar. Jadi betulkan balik tuan-tuan hubungan dengan ibu dan bapa. Berapa kali bagi duit? Tuan-tuan, kalau ada duit kita dapat gaji, mak yang paling berhak untuk dapat duit tersebut. Saya tengok mak saya tuan-tuan, mak kan nak duit anak. Jarang saya perhatikan mak saya ni, kita bagi duit, dia guna untuk dia. Saya dah perhati anak saya tiap-tiap kali balik ni, bila kita bagi kat mak kita ni, lepas tu tengok nanti bila salam anak-anak kita ni, tengok anak cerita, tadi tok bagilah apa. Anak yang mengaji Quran ni, hafal Quran duk asrama, tanya tok bagi berapa? Tok bagi 50 duk asrama. Anak ni 50, anak 50. Habis. Maknanya duit kita bagi tadi, dia bagi kat anak kita pergi mengaji. Tu yang passion mak. Dia nak tengok anak je. Ya tuan-tuan. Kan dia guna dia duduk kampung. Tapi tuan-tuan, itulah seorang ibu. Kan? Kita ni tuan-tuan, kita nak pergi kat mak fikir. Fikir kalau aku pergi kat mak macam mana nak berumah macam tu macam ni. Jangan tuan-tuan. Dengan mak jangan kira. Jadi cek balik. Nombor 2 tuan-tuan, hubungan kita dengan adik-beradik. Tak lepas berapa rumah adik-beradik kita pergi, abang adik. Sebab syarat nak masuk syurga, Allah cek antara lain nombor 1, derhaka ke tak dengan mak bapak? Beres tak derhaka, alhamdulillah. Nombor 2 Allah cek ada tak gaduh adik-beradik. Nabi kata la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak boleh masuk syurga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kita tuan-tuan dah tua dah ni, tak cakap dengan abang kita 7 tahun dah. Ada satu Tok Imam, saya nak cerita kat tuan-tuan, saya pergi ceramah bulan Ramadan, suatu surah ceramah tuan-tuan, postmortem apa semua. Lepas tu masa makan duk sembang dengan Tok Imam. Tok Imam abang Perak, saya tanya yuk, raya ni yuk balik raya mana? Baik korang ajuk Tok Imam, tak jadi sangat Perak pun kan. Balik Perak ke yuk kan, tanya Tok Imam. Tok Imam kata malas nak balik ke Perak ni, lama dah, lama dah dia kata tak balik ke Perak ni, 7 tahun dah tak balik. Saya kata kenapa tak balik yuk? Dia kata malas, dia kata mandang muka yuk ke kampung tu malas, dia kata malas, benci berpenuh. Benci berpenuh pula kan. Dia kata kenapa? Dia jawab, dia kata masa bagi pusakeh tu, kata tak betul dia bagi kan. Kan dia 7 tahun tak balik. Kau dah bayarkan satu Tok Imam. Saya kata Tok Imam nak contoh sikit. Tok Imam bayar raya di imam kat mana? Sini. Saya kata Tok Imam tak sama sembahyang raya. Tok Imam nak khutbah nak cerita apa? Tok Imam tak sama sembahyang raya, bayar raya sunat. Tok Imam sembahyang raya sunat. Tok Imam balik ke jumpa yuk tu wajib. Saya kata Tok Imam nak khutbah, hendaklah kita bermaaf-maafan. Bila Tok Imam 7 tahun tak maafkan dah kan. Nak cakap bermaaf-maafan, kadang-kadang kena cakapnya tu tuan-tuan direct, kadang-kadang tergedu dia. Tok Imam nak suruh orang bermaaf-maafan, bersalam-salaman, berziarah-ziarahi antara satu sama lain. Pada hari raya ini hendaklah kita melepaskan perasaan dendam kita diganti dengan kasih sayang. Karut Tok Imam dendam 7 tahun dah. Kan Tok Imam nak mayang je mana? Sunat je mayang raya. Tak semayang tak apa, mayang raya ni sunat. Tapi Tok Imam balik ziarah tu wajib kan. Saya basuh waktu tu juga tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita kat berasa tuan-tuan gaduh dengan abang kerana kau ipar. Nak buat macam mana kau ipar kita itu jodoh dengan abang kita, patut bersyar. Ada orang kakak ipar dia mami jarum. Ada tuan-tuan, kakak ipar dia mami jarum. Kita bawa anak-anak sampai rumah dia, dia tarik telinga anak-anak kita. Balik tengok-tengok, apa sah telinga anak aku ni sebelah panjang, sebelah pendek. Anak kata tadi ni, dia kata maklum tu tarik, dia kata sebab saya pegang bunga dia. Kadang-kadang tengok anak nangis, kita mana tak contohlah. Sampai mati aku tak jijak telinga anak aku panjang kerana kau tarik. Nak buat macam mana perangai dia tuan-tuan? Perangai dia kita maafkan. Nak buat macam mana perangai? Kita ni pun tak tentu lagi perangai elok tidak kan. Kita maafkan ziarah. Kalau kita tahu dia tak suka anak kita ramai makan rumah dia,
kita bawa anak makan dulu Kentucky ke apa semua yang kita nak pergi anak makan lah. Tapi Kentucky syarakat lah tuan-tuan kan. Saya tak makan Kentucky. Kita singgah kedai makan elok dah kenyang, jom kita pergi rumah Pak Long. Nanti kamu tak minta sangat, Mak Long tu dia tak boleh orang minta-minta. Dia marah kan. Jadi kita bagi nak minum apa? Melu apa? Kan minum dulu 3 cawan. Biar kencing je rumah Pak Long kan. Contohnya sampai sana anak kita pun tak minta. Pak Long tak biasa datang rumah kami minta minum tu minta ni. Tak ada dulu masa tu tengah kebuluran kan. Sekarang okey je. Anak kita kenyang dia tidaklah sana je kan. Jadi contoh, jangan gaduh. Kita cek tuan-tuan yang seterusnya hubungan kita dengan anak dan isteri. Cek tuan-tuan, setahun berlalu berapa kali tuan-tuan buat salah dengan bini. Sebab tu kita dengan bini orang paling dekat ni. Dengan kita kadang-kadang kita terlupa. Sebab tu hubungan kita sama je. Ada orang tubuh bini, ada orang lempar bini, ada orang asyik marah bini, ada orang bini lempar dia pula. Terbalik tuan-tuan kan. Jadi kita tukar ya tuan-tuan. Hubungan kita tahun ni lagi tu lagi mesra. Saya pernah jumpa satu orang sedih tuan-tuan. Saya singgah rumah dia, suami dia dah tak apa boleh cakap. Suami dia tak apa boleh cakap. Suami dia tuan-tuan sakit terbaring tuan-tuan. Saya dia sembang, suami dia bila sakit suara kuat, bunyi gitu kan tuan-tuan. Tak jelas tapi kuat suara dia. Bini dia marah depan, kuat sangat suara. Padahal bini dia lagi kuat dari suami, cuma dia tak berasa. Dia tu ustaz kadang-kadang geram ni Pak Ngohang ni dia tu. Cakap malu kau orang. Saya geram, saya cubit dia tu. Astaghfirullahalazim Pak Ngoh. Saya kata jangan deraka. Dia kata tak apa, Pak ni tak maaf. Cubit dulu minta maaf kemudian. Astaghfirullahalazim. Apa cubit kan. Allahu akbar, jangan bahaya. Saya kata kalau mati waktu ni dia tak maaf masuk neraka. Saya tuan-tuan ziarah 2 minggu depan kawan dia mati. Saya tak tahu lah dia maaf tidak kepada isteri dia. Isteri dia cubit tuan-tuan. Isteri dia marah sebab suami sakit lama. Na'udzubillah. Jadi kita cek balik hubungan kita suami isteri. Sebab kita makin dekat dengan nak bertemu dengan Allah. Dan last tuan-tuan, kita cek balik hubungan kita dengan jiran, tetangga dan sebagainya. Sebab itu bertanda kita beriman atau tidak. Nabi sebut, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dimuliakan jiran-jiran dia. Hubungan dengan jiran, patut kita ni tuan-tuan makin tua makin mesra jiran. Jiran mesra kita patutnya baik. Ni tak tuan-tuan duduk satu kejiranan 5 tahun bergaduh, berdendam dan sebagainya. Ni nak hijrah ni. Enggak, kita hijrahkan tabiat suka bergaduh, suka berdendam, tukar menjadi orang yang suka bantu-membantu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong di atas dosa dan di atas pergaduhan. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang dapat kita kongsi bersama-sama insya-Allah. Dan sebelum tutup, macam biasalah tuan-tuan, saya minta tuan-tuan daripada sudut jihad harta benda, iaitu saya bawa bersama dengan saya beberapa produk daripada Ma'had Tahfiz, tempat anak saya belajar. Anak saya belajar di Akademi Syahadah Tahfiz Al-Faizin Kuala Selangor. Jadi Ma'had Tahfiz ni nak dapatkan dana, dia keluarkan air yang sudah disyifakan dengan 30 juzuk Al-Quran dan juga coklat IQ. Ni tuan-tuan boleh dapatkan. Maknanya membeli sambil menderma kepada pihak Ma'had Tahfiz tersebut. Ada dijual di luar sana tuan-tuan. Boleh dapatkan membeli sambil menderma kepada pihak Ma'had Tahfiz. Dan yang kedua, bagi tuan-tuan yang tak nak beli produk ni, saya juga insya-Allah bulan 12 ini akan balik ke Kedah dan bersama-sama dengan beberapa rakan-rakan kita akan buat beberapa program, iaitu camp tafsir ibadat solat dan juga tafsir akhlak tuan-tuan di beberapa tempat pilihan. Jadi kalau tuan-tuan berhajat untuk tolong kami support program ni, saya cadangkan kat tuan-tuan lah. Nanti ada siapa letak sejadah kat belakang, bolehlah bagi sumbangan seorang sikit.
Mudah-mudahan kami yang berceramah dapat pahala, tuan-tuan yang support pun dapat pahala. Sadang saya, kita nak buat cara percuma. Kalau di bandar ni tuan-tuan, kita buat camp-camp ni biasanya bayar 250, 300 mak bapak mampu. Kalau kat kampung ni tuan-tuan nak buat camp lama-lama dia tak nak. Payah. Yang kedua dia suruh bayar lagi payah. Bapak beli rokok okey, tapi nak bayar camp-camp ni payah. Jadi budak kampung tuan-tuan banyak terlihat. Jadi saya nak bawa balik dana ni, nak bagi kat kawan-kawan di sana. Kita buka, kamu buka masjid ni satu hari, camp tafsir kan. Ni kita buat beberapa masjid insya-Allah. Kalau dana banyak, kita akan buat beberapa masjid di kampung-kampung satu hari. Di mana duit ini kita akan gunakan untuk yang pertama, kita nak bagi makan budak-budak ni lah. Yang daripada pagi sarapan tengah hari tu dia buat sehari-hari je. Jadi kita akan bagi, minta orang kampung masak ke semua, tapi dana daripada kita insya-Allah. Tu rancangan saya lah. Tapi kita nak bagi saguanti sikit-sikit lah kepada penceramah-penceramah dan fesi-fesi yang turun pada program-program itu insya-Allah. Ya tuan-tuan, jadi bolehlah nanti sebelum tuan-tuan balik, tuan-tuan kita bagi sumbangan seorang sikit insya-Allah. Ya, saya tengah kumpulkan dana. Tu saja tuan-tuan. Minta maaf dah ambil masa tuan-tuan lebih sikit. Dan minta maaf kalau ucapan saya ceramah saya pada malam ini ada terkasar bahasa, tersasul dan sebagainya. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah dan dimaafkan oleh tuan-tuan juga insya-Allah. Kalau ada yang terasa, bukan niat saya menghina. Niat kita ialah untuk mencetuskan satu titik perubahan di dalam hati kita, untuk kita buat satu perubahan ke arah lebih baik, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.